Okey, bercakap tentang positif, sebenarnya hari ini adalah hari ketiga. Kita boleh katakan hat-trick lah. Yes, Untuk hat-trick. Malaysia membutirkan pingat emas. Dan sebenarnya ada dua wakil Malaysia, ada dua orang wakil Malaysia yang menjadi saksi kepada butiran-butiran emas yang dihadirkan oleh Atletik Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Carl Nunis dan juga juru kamera yang bertugas di sana. So dalam sini kita terus bersama dengan Carl. Hai Carl. Sihat? Senyum Hello sikit. Suzana dan juga Dayang. Hello. Oh, dia dah senyum dah tu. Itulah. Okey. First kali kita nak tanya tentang acara 3 meter papan anjal yang memang kita tahu pair yang sama dapat emas dan hari ini mereka berhasil dalam acara individu dan mereka membuktikan mereka conquer lagi untuk kedudukan emas dan juga perak. So mungkin Kak boleh explain sikit tentang bagaimana diorang punya motivasi sebelum dan juga selepas mereka dapat pingat emas dan juga perak hari ini. Okey, kita berbicara mengenai pemenang pingat emas terlebih dahulu. Nyanyi yang seperti kita tahu tepati ramalan untuk meraih emas kedua peribadi di bumi Hanoi ini. Namun kita alih tumpuan kita pada pemenang pingat perak Engkai yang hadir pada tamasya ini buat kali pertama pada usia 20 tahun menerusi program podium dan beliau menunjukkan satu orang cakap prestasi yang terbaik pada usia 20 tahun pada ketika gandingan asal nyanyi dan juga Nurdobeta Sabri dipecahkan untuk memberi laluan kepada gandingan penerjun senior dan juga junior untuk menabur bakti untuk negara di peringkat yang tertinggi khususnya untuk di Sukan C. Kita tahu kan untuk Keying beliau akan fokus pada kelaikan ataupun kejohanan di Sukan Commonwealth jika terpilih dan selepas itu beliau akan terus mempamerkan aksi yang lebih baik di peringkat antarabangsa. Dan berbicara mengenai menyanyi, saya kira tidak sempat untuk saya berkongsi untuk reaksi nyanyi yang mengatakan pada ketika beliau sudah pun mendapatkan deretan kilauan pingat emas. Yang kedua, dalam acara ini saya kira sepanjang 6 pingat emas di pentas Sukan C, yang selebihnya beliau mendapat emas dalam acara 3 meter seirama wanita. Dan beliau mengatakan pada ketika ini terbitnya kerisauan untuk tahap kondisi badannya sama ada boleh terus beraksi di peringkat tertinggi dalam masa yang terdekat ataupun tidak. Dan beliau mengakui bahawa terdetik untuk bersara pada ketika di usia 29 tahun. Namun itu tidak menjadi orang cakap alasan untuk tidak pamer aksi yang terbaik. Beliau akan terus memantau proses pembesaran orang cakap otot dia sama ada masih lagi boleh beraksi di peringkat tinggi atau sebaliknya. Namun pada ketika ini di landasan tepatlah skuad terjun negara. Betul, sebab aku tengok Wendy boleh lagi 2-3 kejohanan lagi kan? Boleh terus berbakti ya. So. Betul. Okey, Carl, persembahan Jalsan dan juga Hanis kita boleh katakan overall superb. Tapi dua situasi yang berbeza, terjunan keempat yang sangat memukau dan terjunan Dapat 70 kelima poin yang kan? yes, dan yang kelima tu kita macam terkejut sikit tengok kenapa jadi macam tu. So maybe Carl boleh kongsikan situasi ini, Carl? Okey, kita tahu skuad terjun negara hadir di bumi Hanoi ini dengan misi dapat pingat emas. Akan tetapi mereka punya misi jauh lebih besar berbanding 8 pingat emas, iaitu hadir dengan prestasi dan juga standing yang tinggi yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Dan Datuk Leong Man Yee selaku pengurus pasukan pun mengatakan bahawa kita tak nak hanya sekadar jago kampung untuk menang 8 pingat emas, namun kutipan matanya masih lagi di tahap Asia Tenggara. Kita tahu tahap-tahap penerjun negara ni memang di peringkat yang tertinggi seperti Olimpik dan juga Sukan Commonwealth, dan atas faktor itu selepas 3 tujuan Malaysia akan meraih kelebihan mata yang jauh berbanding pasukan ataupun penerjun di kedudukan pingat perak ataupun gangsa. Akan tetapi mereka terus dengan standing yang tinggi itu untuk melakukan tahap terjunan yang tinggi seperti di peringkat dunia misalnya, pada kiranya ianya seperti backwards 3 kali somersault. Itu yang mereka lakukan, namun kurang cermat, kurang dari segi landing dan juga take off. Itu sedikit mengganggu secara keseluruhan perjalanan cerita mereka. Namun secara keseluruhannya kita tahu kan mereka dapat pingat emas, dan itulah cuba yang disampaikan, bukan hanya nak menang pingat emas tapi dengan orang cakap learning lesson yang ada di bumi Hanoi ini. Betul. Learning lesson yang saya rasa
sangat-sangat berguna untuk atlet Betul, muda ni. betul, of course. Okey, kita akan menantikan 2 lagi acara esok untuk melengkapkan 8 pingat emas. Kita nak sapu bersih kalau boleh daripada kolam renang acara terjun. Dan Carl juga di sini untuk update kita perkembangan terkini tentang skuad silat. Silakan Carl. Okey, sebelum saya hadir di Pusat Akuatik Midin ini, kami berkampung sejak pukul 8 pagi waktu tempatan di sini untuk melihat perjalanan skuad silat negara di Gymnasium Baktulium, kira-kira 20 minit daripada venue ini. Dan pada kita berbicara mengenai lintas langsung ini, saya pasti gandingan ganda putra kita sedang pun beraksi untuk menempah persembahan pingat emas pada hari esok. Kita belum dapat lagi update mengenai kepada kalian sama ada layak ataupun tidak, tetapi saya difahamkan Luqman Laji yang melakukan yang menewaskan atlet yang di suku akhir, atlet tuan rumah, gagal untuk menempah tiket pemburuan pingat emas selepas tewas kepada pesilat daripada Laos. Itu apa yang saya boleh kongsikan. Namun saya kira jangan tekan butang panik pada ketika sukan orang cakap sukan silat ini seringkali dibelenggu dengan orang cakap favoritism ke ada pesilat-pesilat daripada tuan rumah dan sebagainya. Itu kita harap faham. Namun Luqman masih lagi gagal untuk menebus dukanya terlepas pingat gangsa pada edisi yang terdahulu. Alright. Okay, terima kasih Carl atas perkongsian anda. Memang work hard lah tim Astro Arena dekat Vietnam kali ini. Thank you Carl. Thank you, Nanti Carl. apa-apa pun kita akan pantau lagi menerusi Sama-sama. kacamata Carl. Jangan lupa senyum, jangan lupa makan. Jangan lupa rehat juga Carl. Okay.